Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Lawannya lawan sama. Situ deh. Betul. Lawannya lawan sifat pendengaran itu ialah tuli atau wekok. Nah, jadi lawan di sini kerana kita duk ulang makna lawan sini bukan dengan makna gojoh. Nah, lawan sini dengan makna hak tak boleh beripun sekali. Itu makna lawan sini. Nah, lawan sini dengan makna hak tak boleh beripun sekali dengan sifat pendengaran itu ialah pekak. Gitu, tuli. Itu makna lawan. Bukan lawan dengan makna gojoh, sparring tu bukan. Nah, macam mana fofok Wahabi awak menganjing. Nah, dok ngaji separuh bulu apa dia kata Tuhan ada, lawannya lawan ada tak ada, lawan tak ada pula Tuhan ada sini. Itu orang panggil dia wak istihza, wak perolok-olok ilmu akidah. Nah, ilmu hak kita nak sipu kemah dalam hati kita ni wak mengaji boleh. Lawan sini makna tak boleh beripus sekali. Bila kita sebut kata kita yang i'tikad kata Tuhan ada sifat pendengaran di zat dia, maka tak boleh beripun di zat Tuhan tu dengan pekak. Tak boleh beripun. Pendengaran tak boleh beripun dengan pekak. Kerana dua perkara ni diddani dia panggil. Dua perkara yang saling berlawanan. Maka kaedahnya ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan ni tak boleh beripun sekali. Bila kita isbat Tuhan tu bersifat dengan pendengaran, tentu tidak dia pekak atau tuli. Gitu. Ataupun pendengaran dengan makna makhluk, itu pun masuk dalam jumlah makna bagi tuli juga. Macam pendengaran kita pun ada sifat pendengaran. Nah,
Tapi pendengaran kita tu dibatasi hanya dengan suara. Suara saja kita boleh dengar. Lagi pula suara tu pun kena syaratnya kuat, jelas. Tu kalau ada suara tapi tak butir gak pun, aku tak dengar je kau. Pun kita pergi pasar raya kan. Yo dengar suara tapi tak faham gapo sekarang muka apa? Tak jelas. Jadi kita ni sifat pendengaran kita tu hanya dengan sebatas suara. Lagi pula terbatas dengan beberapa syarat-syarat dia lah. Mesti orang panggil dekat, kuat, jelas, baru kita boleh dengar. Adapun sifat pendengaran Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha mendengar segala benda yang ada. Sama ada benda tu bahasa suara ke, atau bahasa zat ke, warna ke, tak kira. Asal kata benda tu ada, muta'alluqihi, meratailah hijai sifat pendengaran Allah Ta'ala tu bijami'il mawjudati, dengan sekalian benda yang ada, sawa'un kanat zawatan au aswatan au alwanan, sama ada benda hak ada tu bahasa jenis zat ke, atau soro-soro ke, atau tu warna-warna ke, atau sifat-sifat. Sama ada benda tu qadim atau hadis, tak ada kira. Jadi zat Allah Ta'ala ada, maka Allah maha mendengar zat dia dengan sifat pendengaran yang ada di zat dia. Allah Ta'ala dengar segala sifat-sifat yang ada di zat dia dengan sifat pendengarannya. Dan sifat pendengaran itu sendiri ada, Allah maha mendengar sifat pendengarannya dengan sifat pendengarannya. Itu sebagaimana dalam kitab Ar-Ra'i sebut, innallaha ta'ala yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Sesungguhnya Allah maha mendengar zatnya dengan sifat pendengarannya, dia maha mendengar akan segala sifat-sifat yang ada di zatnya dengan sifat pendengarannya, dan dia maha mendengar sifat pendengarannya dengan sifat pendengarannya. Apa? Sebab benda ada tu hanya laku. Atau benda hak ada tu bahasa baru, Tuhan dengar juga for kita ni. Tapi kita ni bila kita ada tu baru Tuhan dengar. Jadi sebab tu ketika mana kita tu tidak dijadikan lagi oleh Allah Ta'ala, maka Tuhan dengar tak lagi kita? Tak lah. Tuhan tak dengar, lepas tu Tuhan bekak kan? Bukan. Dia panggil suluhi qadim, patut pada sedia kala Tuhan tu mendengar kita ketika mana kita tu belum diciptakan. Pas dengar semua tidak lagi? Tak lagi, sebab kita tak ada lagi. Tuhan tak mendengar. Tuhan tak mendengar, mungkin kita tak ada. Pak pekak lah. Tak mendengar ni bukan lawan dia pekak tu dah. Tak mendengar ni lawan dia mendengar. Mendengar lawan dia tidak mendengar. Gitu. Hak lawan bagi pekak tu pendengaran lain. Sebab tu kalau kita mengaji sifat 20 tak terjemuh dengan ya, apa ayah nak faham maksud dah. Kita terjemuh dengan apa ni baru kena butir molek dengan lawan dia tu, dengan hak tak boleh beripu sekali dengan dia. Kita dengan makhluk pun gitu juga. Orang duduk tidur. Tok guru duduk mengajar, dia duduk tidur. Kau tunggu masa isyak. Sudah mengajar, guru dia kata, faham tak kenapa ustaz mengajar dia? Kau faham apa kau tidur? Dia mau tak dengar. Tak dengar kau tidur. Bekok lah awak ni. Gitu ke? Boleh kata bekok lah? Boleh. Pekok bila kawan tak pekok, kawan tidur. Kawan tak mendengar. Jadi tak mendengar tu lawannya mendengar. Bukan kata tak mendengar tu tak pekok selalu dah. Ada sifat pendengaran di telinga dia, tapi dia tak dengar apa. Dia tidur. Dia tak tahu, dia duduk main handphone, kau duduk cari benda lain, kau duduk kecek, dia tak tahu buat bodoh. Boleh hari belakang tu. Maka sebab tu mendengar lawannya tidak mendengar. Maka hak ni kita nak cara Tuhan tu mendengar, kita nak cara ada mabda' bagi mendengar Allah Ta'ala, iaitu pendengaran. Itu pendengaran itulah hak tak boleh beripul sekali dengan pekok tuli tadi tu.
Adapun Tuhan maha mendengar, ya maha mendengar. Mendengar apa? Segala benda ada. Lepas tu kalau benda tu hak berjenis koding, benih koding macam zat dia, sifat-sifat dia tadi, bila Tuhan dengar, koding lagi lah. Orang panggil tanjizi koding, Tuhan mendengar zat dia dengan sifat-sifat dia. Sebab apa? Sebab muta'allaq, tepat ta'alluq bagi mendengar tu benda koding. Maka koding juga mendengar Tuhan tu. Nah, dia kala juga Tuhan mendengar. Kalau berhubung kait ta'alluq mendengar tu, nah, muta'allaq bagi mendengar tadi tu benda baru, nisbah dengan benda baru tu belum Tuhan buat. Macam kita zaman Firaun tu tak ada lagi di dunia ni. Nah, nisbah kita tu belum Tuhan buat lagi di dunia ni. Pada zaman Firaun Tuhan tak mendengar kita, tak mendengar. Apa pekak ada. Lepas tu suluhi qadim, patut pada sedia kala Tuhan boleh mendengar kita. Sebab dia tak pekak, dia ada sifat pendengaran. Tapi dengar tak lagi. Sebab apa? Sebab kita tak ada. Bila kita ada tu baru Tuhan mendengar. Nah, Tuhan buat kita di alam roh, maka Tuhan dengar kita di alam roh. Tuhan masuk kita di alam rahim, maka Tuhan tak dengarlah kita di alam rahim, di alam roh. Tuhan dengar kita di alam rahim pula. Tuhan tolak kita keluar daripada perut mak kita, daripada alam rahim masuk ke alam dunia. Tuhan dengar kita di alam dunia pula. Tuhan tak dengar kita di alam rahim, sebab kita tak ada dah di alam rahim. Dah, lagi kita mati pula, siapa ajar masa pak, masuk pula di alam barzah, maka Tuhan mendengar pula kita di alam barzah. Tuhan tak mendengar kita di alam dunia sebab kita tak ada. Tuhan dengar benda ada. Faham? Siapa masa tiup sangka kala yang kedua, tubik pula kita daripada kuburnya, pecah balik. Orang panggil alam barzah tu hapus dah, tak ada, masuk ke alam akhirat. Maka Tuhan tak dengar lah kita di alam barzah, kita ada di alam akhirat dah. Gitu baik. Jadi mendengar Allah Ta'ala ni kepada benda yang ada. Tak ada kira benda ada tu gapo, asal dia ada, Tuhan dengar berlaku. Gitu. Habis. Mustahil, iya Allah. Mustahil ini dengan mana istihalah. Gitu semua kita kena takwil. Mustahil dengan mana istihalah. Mustahil dengan makna tentu tidak. Mustahil itu kara tentu tidak. Kalau kita naknya sini tentu tidak tu sendiri. Adamu qabulis thubut, tak terima sungguh, artinya tidak. Itu orang panggil istihalah. Mustahil ni istihalah. Terjemah Melayunya apa? Tentu tidak. Iya Allah tu tuli peko au fi makna peko ada sini. Pada makna peko supaya pendengaran kita ni lah. Nah, tentu tidak. Tak terima di akal kita Tuhan tu bersifat dengan pekok. Apa nanti kita masuk bahas pada dalil. Hanya wajib sini makna wujud, mesti. Kerana wajib itu dengan makna perkara yang tentu sungguh, tentu mesti. Kita bukan nak cara perkara tu, nak cara nyotok kita sendiri tu hukum gapo. Hukum dengan sungguh, mesti. Adamu qabulil intifaq dia panggil wujud. Mana tak terima tidak, artinya sengoti, sungguh, mesti. Hanya mesti bersifat dengan pendengaran selama-lamanya. Nak tahu gitu tu. Bukan hanya mesti mendengar selama-lamanya. Kerana mendengar ni dia mengikut orang panggil muta'allaq dia. Nak selama-lama ke mana? Kita di alam roh tak ada dah, di alam rahim pun tak ada dah. Tuhan dengar selama-lama ke kita di alam roh, alam rahim? Dah. Sebab kita tak ada dah. Kita di alam dunia dah ni. Lagi kita mati, tak ada dah kita di alam dunia. Tuhan dengar selama-lama lagi kita di alam dunia? Dah. Kita di alam barzakh pula ya. Jadi mendengar ni tidak selama-lama. Hak selama-lama ni pendengaran. Ada pun mendengar, tengok. Kalau dia mendengar benda yang koding, selama-lama. Mana? Mendengar zat dia, sifat-sifat dia. Selama-lama. Selama mana? Tak ada kira dengan masa. Moga Tuhan tidak duduk bawah sutuk ukuk masuk. Jangan gitu. Jadi hak kita nak iktikadnya hanya wajib, hanya mesti mendengar, ini mesti bersifat dengan sifat pendengaran selama-lamanya, artinya kekal selama-lamanya.
sedia kala lagi pula kekal selama-lamanya sifat pendengar di zat Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kemudian ada pun dalil. Nak menyata dalil ni kerana setiap pegangan kita, mu'taqadat kita, benda hak kita simpul kepercayaan kita dalam hati, orang panggil aqaidil iman, simpulan bagi kepercayaan kita ni, kalau tidak didasari dengan dalil, maka kita tu dihukumkan muqallid. Muqallid ni artinya orang yang ikut orang lain tanpa mengetahui sebagai dalil. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilih, ikut mulut orang lain dari kerana ta'assub, asabiyah, ta'assub tanpa mengetahui sebagai dalil. Maka ilmu ni ya tidak boleh kita nak taklid. Dia tak serupa macam ilmu fiqh. Ataupun perkara-perkara hak sunat-sunat tu tak apa kita nak taklid. Tu macam kita duk puasa kemarin, hari Ashura, hari Tasu'a. Ingat tak dalil lah ke? Tak ada ingat dalil dah sini. Apa? Jam-jam mopok kita puasa, tubuh kita puasa, duk main jam-jam gitu. Tak apa tu. Sebab bukan akidah. Dia masuk dalam ranah ibadah. Kalau kita tahu dalil lagi mula. Kalau kita tak tahu, tak semestinya benda tu tak ada. Ada je, cuma kita yang tak tahu. Kelebihan bulan Muharram tu sendiri besar, dan sabit dalam hadis yang sahih, dan hari Ashura tu sendiri kita puasa, dan kita buat bagai-bagai amal ibadat yang lain pun ada waris. Banyak dalil-dalilnya. Kita walau tak tahu pun tidak menjadi perkara tersebut tu tak boleh nak diamal dah. Kita hak tak tahu, orang hak mengaji dia tahu belakang. Kita hak tak tahu ada kelebihan ke apa, tak ada apa biasa-biasa. Ada apa tak ada. Nabi kata afdalus siyam, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Selebih-lebih puasa sunat kemudian daripada puasa wajib bulan Ramadan. Jangan pula puasa sunat anjing, hak wajib pakai tak puasa, tu berat benar. Itu kerana sengaja Nabi sebut hak wajib tak boleh tinggal. Kerana hak wajib itulah hak lebih, pahala hak besarnya hak wajib. Hak sunat tu tapung bagi hak wajib. Fak kita ni banyak hak duk berhinda sunat, benda wajib malah nak buat. Contoh taubat tu wajib, semaya sunat taubat tu sunat. Ramai mana semaya sunat taubat tapi tak taubat. Semaya sunat taubat tu sunat je. Hak wajibnya taubat. Ya tidak automatik orang tu semaya sunat taubat yang taubat. Kena ingat tu. Ramai orang hak semaya sunat taubat tapi tak taubat. Sedangkan semaya sunat taubat tu sunat hukum dia. Ada pun bertaubat tu wajib taubat. Ramai mana orang tak taubat tapi rajin semaya sunat taubat. Tu orang panggil apa? Yang tipu ke nafsu syahwat dalam beragama. Duk gerak benda sunat tapi benda wajib malah segan nak buat. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibah. Setengah daripada tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsu dalam beragama, bukan ikut cara yang betul, cara Quran, cara hadis, cara Nabi, cara ulama, tidak. Lepas tu ikut syahwat, keinginan nafsu hak jahat dalam perut dia, rasa kena ni, rasa orang tak ada arah lah, rasa kuat agama habis orang. Padahal ada ikut nafsu dalam beragama. Mana? Al-musara'atu min nawafilil khairat. Gemar benda-benda sunat. Gemar benda sunat. Tapi watakasul anil huquqil wajibah. Letih, lemah, malah nak mengerjakan perkara yang wajib. Termasuk ilmu sama juga. Macam di Yomping dia. Ada satu masjid, bagus lah masjid tu nya. Setelah mana anak muda hak pegang, dia tak boleh kena anak muda juga. Kalau mai hak tua kan, tua letih ni. Jadi satu orang ustaz je dia nya
asal duduk di Bangi. Nah, orang Selangor lah. Jadi yang nikah dengan orang sana. Takdir Tuhannya PKP hari itu pakai selok tak nak balik di Bangi. Pakai duduk kapur bini. Jauh masuk dalam. Allah kata jauh dah. Kalau aku mari sore aku patah balik dah, aku tak pergi ni kuliah sini. Jadi duk minta mau ngajar ilmu tauhid lah. Jauh. Di Yompeng ke dekat dengan bandar Yompeng. Daripada Yompeng nak masuk ke kampung dia tu dalam 45 minit ke 50 minit lagi. Masuk dalam tak ada kampus sekarang. Jitan dah. Masuk belak lemak tak ada lampu jalan ke apa dah kan. Apa siapa weh? Ada kampung dah. Oh macam berbunyi dah tu. Nah. Jadi duk minta kata tolonglah ustaz ngajar kata. Kata kita Johor ni tak ada tauliah kata. Nah. Mana ada tauliah? Minta orang-orang dekat Johor lah. Ada ramai je orang ada. Tak ada je kata nak tak sanggup nak mari dah. Oh. Tak benar. Pak kita hok duduk Sungai Buloh lagi lah jauh. Nah, dia kira sanggup ke tak sanggup bukan jauh ke dekat sebenarnya. Jadi majlis agama tak sewi jepuk. Tak boleh. Tak ada tauliah tak boleh jepuk. Pengurusi masjid kata gini lah kalau tak sewi kami jepuk orang luar mari mengajar, tak ada tauliah. Majlis agama lah mari atas orang mari mengajar. Nah, tak sewi kok. Sebab jauh. Ustaz majlis agama Batu Bahak tu tak sanggup nak atas ustaz-ustaz untuk pergi mengajar situ. Sebab apa? Jauh sangat. Tempat gitan dah. Jadi dulunya kata ustaz muda ni lah, dia kata kapun ni dulu tak ada kuliah-kuliah agama, tak ada mengaji kitab tauhid, fiqh, tasawuf, tak ada fardu ain. Kalau ada pun setahun tu 3 kali. Mana? Ceramah Ma'al Hijrah, ceramah Maulud Nabi, ceramah Isra Mi'raj. Duk pada dengan 3 ceramah tu. Nah, hak tu pun kadang-kadang tak buat pun ada. Sebab ada orang nak mari jauh Pak Jitan dah. Nah, Allah kata hak ceramah ni tidak ada wajib. Nah, hak tu serupa dengan makan coklat aja. Ceramah ni makan coklat. Nah, makan coklat ke mana? Makan coklat ada orang kenyang sedawak lah makan coklat. Nah, makan gula-gula aku tak faham coklat ke apa. Nah, makan gula-gula tu lah. Ada orang makan gula-gula sedawak makan nasi kabus buku. Ada? Tak ada. Dia sedap tu sedap. Nah, manis duduk gula ke gula-gula coklat tu. Habis dah. Sedawak kenyang. Alhamdulillah. Dok. Setakat tu je lah. Setakat sedap. Sama ceramah tu gitu. Yoya 3 hari 3 malam di Kelantan ceramah. Kat 2 jam. Yoya ceramah. Padahal tidak ada fardu ain. Nah, kita ni ngari isyak pun fardu ain ni. Waktu ngaji ilmu fardu ain ni supaya makan nasi buku lah. Nasi kabu ko, nasi air dingin, kata kira nasi air dingin sedap sungguh dah. Kalau klik Kelantan kan. Allah, 5 buku haru. 5 buku haru. Nah, sedap puas hati. Bapu hak ni hak lepas ke wajib. Jadi dok minta tolong harilah ustaz. Pekoh tasawuf ada dah. Adalah orang sanggup nak mari. Tapi tauhid ni tak ada. Tauhid ni tak ada kata menanti istikharah dulu lah. Jauh gitu. Tak istikharah lagi. Nah, jauh pun gapun. Tak ada ayo. Jadi orang situ ni duk fikir agama ni sembahyang 5 waktu Jumaat. Patut hari-hari kebesaran Islam kan buat makan-makan sikit, jemput orang ceramah sepatas lidah. Gitu je lah. Weh lah. Hak fardu ain ni tak ngaji. Tak tak tahu. Jadi ustaz masuk mengajar fiqh, hak ni mengajar tasawuf, hak fardu ain, barulah pakat. Banyak benda wajib kita tak tahu kalau ni. Nah, bab muafiq, masbuk, mutaba'ah, imam, syarak 12 syarak kedua tak tahu ke apa satu. Mu tak ngaji fiqh. Belum lagi fardu tauhid. Nah, hukum akal, hukum adah, nah, hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Nah, makna la ilaha illallah, makna muwafaqah, makna mutabaqah, makna iltizamiyah, makna tadammun.
Adalah. Nah. Tu. Maka hak wajib ni saya dia kita ke depan. Sebab tu Nabi kata afdalus siyam ba'da syahri Ramadan. Selebih-lebih puasa sunat kemudian daripada hak wajibnya puasa bulan Ramadan. Tak boleh tinggal hak wajib. Tu tengok Nabi sebut hak wajib juga. Padahal nak menyata hak sunat tak boleh nak banding dengan benda wajib. Tapi bimbang takut kita bomoh hak sunat saja, Ramadan tak puasa. Ada apa yang kata ni lebih ni afdal. Apa afdal? Ai aksaru sawa, banyak pahala. Loh, banyak pahala lagu mana pun kita puasa bulan Muharram ni tak boleh buat banding dengan satu hari di bulan Ramadan. Kalau kita puasa sebulan bulan Muharram nak tanding dengan satu hari di bulan Ramadan tak boleh, sebab itu hak wajib. Wajib ni lebih aula daripada hak sunat. Itulah gitu dah. Semaya tahajud bekok tapak kaki, subuh tak semaya, tak jadi tu. Nah. Tak jadi. Nah, subuh 2 rakaat atau lebih besar, khairun minad dunya wa ma fiha. Ada. Itulah gitu. Tapi kalau kita semaya subuh pun kita semaya, tahajud pun kita bangun, lagi banyak. Zalikal ahsan, demikian itu lebih baik. Lebih baik. Gitu. Tapi kalau kita wajib saja, baguslah tu. Bukan senang. Nah, sebab tu lagi tak ada arba'in nawawiyah kan. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau aku hanya semaya 5 waktu saja, tak semaya sunat hak lain. Nah, rawatib, ba'diyah, qabliyah, qabliyah, duha, tak duha, tak ada tak semaya hak sunat lain. Hak wajib 5 waktu saja, cukup-cukup. Lepas tu puasa hanya bulan Ramadan saja. Kemudian benda halal aku kata halal, benda wajib kata wajib, benda haram kata haram. Maknanya artinya tidak takzibkan Nabi, mana tasdik ke apa yang dibawa kemari oleh Nabi. Aku beriman dengan Nabi SAW. Adkhulil jannah ya Rasulullah, adakah aku boleh masuk syurga? Rasulullah boleh. Boleh masuk syurga tu. Nah, itu dia ingat kau kena hebat sangat. Ada. Wah, wajib dengan ikhlas lillahi ta'ala. Adalah hal tu bu, kalau tu terima pada patut dah kita ni. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu sebagai hamba aku, masuklah kamu ke dalam syurga aku. Gitu. Puasa sunat gapo, bulan gapo lebih banyak pahalanya. Syahrullahil muharram, bulan Tuhan al-muharram. Itu. Jadi Muharram ni Nabi sengaja idhafahkan, sandarkan dengan nama Allah Ta'ala. Syahrullahil muharram, bulan Allah al-muharram. Ini tanda kata bahawasanya Muharram ni ialah bulan yang sangat mulia. Sehingga diidhafah, disandarkan, orang panggil nama Allah pada bulan ni, orang panggil idhafah litashrif, sandar kerana nak memuliakan bulan ni. Maka sebab tu kalau kita rajin, kita banyak puasa. Nok-noknya kemarin dengan kemarin dulu, hari Tasu'at dengan hari Ashura. Kerana hak ni Nabi sendiri bila sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi tengok orang Yahudi puasa. Tengok puasa. Lalu Nabi tanya, Yahudi, pasal apa mu puasa hari ni? Hari Ashura, hari 10 Muharram. Yahudi kata, kami ni puasa pada 10 Muharram ni kerana dulunya bila Allah Ta'ala bui lepas Nabi Musa Bani Israel daripada diburu oleh Fir'aun tergelar dalam laut, maka tanda syukur pada Allah Ta'ala Nabi Musa nya puasa, maka kami putus puasa. Tengok asalnya hak Yahudi tu. Asalnya hak Yahudi, tapi bila kena molek cocok Nabi jadi ke hak tu hak Nabi. Nabi kata mana? Hei Yahudi, kami lebih aula dengan Musa berbanding dengan kamu. Maka disuruh oleh Nabi puasa hari Ashura. Bahkan supaya khaliful Yahud, menyalahilah oleh muakil Yahud, maka Nabi suruh puasa berkembang, sama ada 9-10 atau 10-11 atau 3 hari dulu. Boleh belaka, tak ada masalah, tak ada berdosa ke apa. Atau nak hari Ashura saja pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab kalau Allah ni tak tahu, Yahudi puasa lagi tak? Sebelum cerita tu Yahudi sampai dulu. Sampai dulu lah dia tak tahu Yahudi lagi puasa tak tahu Ashura.
Itu kita kena buat kajian yang lebih detail lagi lah. Tu. Jadi lebih sungguh. Karena bulan ni bulan salah satu daripada bulan haram dia panggil. Wa minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Tuhan yang setuju orang kafir Quraisy dulu bila bulan Muharram dia buat gencatan senjata. Orang kafir Quraisy ni ialah orang Arab yang paling kuat sekali berhib bala, berhib gocok. Payah gocok tidak sama-sama akak puak, akak keturunan selalu dah. Nah, terus surah apa ni salah sahut selipar gulawai. Kena ni. Tu bala keturunan selalu dah. Tapi kalau bulan Muharram, kita tak boleh balas lagi. Sebab apa? Ni bulan Muharram ni. Tunggu sopan kita berkocok. Tu. Jadi bulan Muharram ni, orang Arab jahiliah mula pun tidak berkocok, tidak perang, tidak bertumpah darah. Jadi bila mari Islam, tanda kata setuju dah gapo hok membuat tu kena dengan hok agama. Nah, kerana Islam ni nak damai, nak aman, nak sentosa, nak tenang. Itu agama Islam. Nama Islam. Kalau Islam tahu serabut perut, serabut kepala otak, bercimuk, hal tu bukan Islam gitu. Agama Islam tu agama damai. Sebab tu Nabi izin hijrah ke Habasyah. Sahabat-sahabat kan nak untuk cari damai, untuk cari aman. Tanpa keamanan, kesejahteraan, nak jaga iman, nak negak Islam ke mana? Nak semaya lagi mana jemaah? Nak mengaji ke mana kalau negara kita duduk tengah pergaulan ni? Itu kena ingat baik. Sama juga Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Yathrib. Apa? Cari aman, cari damai, cari ketenteraman. Kerana di Mekah ni terlalu jahat sangat perbuatan orang kafir Quraisy ni. Sebab tu Nabi sebelum nak hijrah dia tengok ke Mekah, Mekah. Kalau tidak kerana kaumku buat jahat lagunya aku tak tinggalmu Mekah. Tu ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggal Mekah. Tu. Dengan keamanan kita dapat jaga iman, dengan keselamatan, kesejahteraan kita dapat menegakkan Islam. Itu. Jadi tiap-tiap orang Islam kena rasa bahawasanya nikmat keamanan, kesejahteraan tu ialah nikmat yang sangat besar, tidak ada tolak bandingnya, harga mati orang bagi. Siapa-siapa yang nak buat khianat pada negara kita, nak buat huru-hara, nak buat walaupun dia tu orang Islam, berjanggut, berserban, berjubah, maka dia musuh Islam, musuh Allah. Orang yang suka melakukan kerosakan. Tu ingat baik. Lagi ke apa kita mudah kena tipu ke jenis-jenis apa orang panggil aksesori. Aksesori serban, janggut, gapo kemas selalu dah ni apa sunnah apa nak ke Islam ni. Mudah-mudahan tipu ke aksesori jangan tengok pada unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok apa dia bercakap. Kalau cakapan dia tu boleh membawa kepada binasa, hancur sesebuah negara, walau dia berjubah serban, berjanggut panjang, wasabah atas telinga, atas tekuknya lalu laku ni, maka dia musuh Allah, bukan musuh syaitan. Dia bersama syaitan. Itu kan kalau Nabi sebut al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminal mu'minu min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu orang Islam itu ialah orang Islam lain selamat daripada bahaya lidah dia, tangan dia. Itu hadis rekah gini orang Arab lupa dia, lupa orang Arab. Siapa hancur banyak mana negara orang Islam hancur. Hak keluar fatwa halal darah Syekh Ramadan Al-Buti, ulama juga boleh tokoh ma'al hijrah pula tu di Malaysia. Berjanggut, berserban juga, berjubah juga, halal darah Ramadan Al-Buti. Siapa mati orang tua tu tengah mengajar kena bom. Siapa yang tak selamat? Orang Islam sendiri tak selamat lidah tangan dia dengan orang Islam yang lain.
Jadi Nabi kata orang Islam tu ialah orang Islam lain selamat bahaya lidah dia tangan dia dah. Dan orang mukmin, orang beriman tu ialah orang beriman lain selamat daripada bahaya lidah dia tangan dia. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah ni ialah orang yang lepak gapo hak Tuhan teguh daripada dia mengerjakan perkara tersebut. Itu orang hijrah sungguh. Nah, lepak tu kenapa? Kerana Allah lah. Bukan kerana nak nego kau gas sebab hanya enggak hijrah ni macam mana? Nah, arti-arti hijrah kan mak ke? Arti hijrah kita letak buah itu dah. Arti hijrah. Nah, apa? Businessman, businesswoman hijrah kata. Founder produk itu ni. Dulunya seksi itu ini. Oh hijrah dah weh, pakarnya lu tutup ke apa. Tapi ada udang di sebalik mi tu. Nah, mungkin hijrah kerana Allah kadang-kadang. Dia tengok, ish, ramai orang minat ke agama ni dah. Kita pun nak tunjuk minat etik lah ke agamanya. Nah, bos kebai, bos pias betul dekat jadilah. Nah, saya hijrah dalam ni. Nah, tua-tua belilah produk saya ni. Ada jadi itu. Nah, mesti kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah, kerana Allah, supaya Allah Ta'ala jadikan kita hamba dia, ngaku kita hamba dia. Kerana Rasulullah, supaya Rasulullah akui kita ni umat dia. Itu barulah hijrah kita tu sebenar-benar hijrah. Baik. Wan ustaz laka pakai hijrah. Moga pengerusi suruh setuh sikitlah. Nah, ya, kalau kira pengerusi suruh buat ceramah orang kata nak motoh dah hamba ni 3 hari 3 malam di Kelantan tu hijrah. Kalau boleh kamu tak sedar kamu. Nah, jadi tak. Baik. Tengok. Adapun dalil sama Allah Taala. Nah. Jadi ilmu ni tak boleh kita taklid. Mu'iktikad Tuhan ada sifat pendengaran lagu mana? Mesti Tuhan ada sifat pendengaran. Pekak? Tentu tidak. Dalil mana dalil? Itu guru mengajar. Tak jadi itu. Ustaz cerita gitu. Jadi ustaz guru itu. Nah, ada dalil, kena reti dalil. Mana dalil? Ialah firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Cuba tengok. Tiba-tiba masuk sifat sama' ni, dia buat mari dalil Quran. Cuba tengok, sebelum ni ada dalil Quran? Tak ada deh. Sifat wujud, kidai, bakok, tak ada tu dalil Quran. Masuk sama' basar, kalam, buat mari dalil Quran. Dalil naqliyu dipanggil, atau dalil sama'iyun. Dalil yang didengar daripada Quran hadis, iaitu panggil dalil sam'i, atau dalil naqli, dia panggil dalil yang dipindah ambil daripada Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni dia tak mari pun dalil Quran hadis ni. Dia mari dalil alam ini, makhluk ini, Allah ini, makhluk ini. Orang panggil dalilun naqliyun, dalilul aqliyun, dia panggil dalil hak di bahasa fikir dengan akal. Tapi mari sifat sama basar dengan kalam ni, dia buat mari dalil Quran hadis. Quran pun tak apa, hadis pun tak apa, ni Quran saja, tak ada hal lah. Nah, kenapa? Itu persoalannya, kenapa? Kerana ingat baik ni, kerananya dalil akal nisbah dengan sifat sama basar kalam ni agak kurang kuat nisbah dilalah dia bagi orang yang salah memikir. Salah memikir. Kuat juga dilalah dia pengertian bagi orang yang kena cara memikir. Tapi bagi orang yang tak kena cara memikir, tak kuat. Lagu mana? Takut dia salah memikir. Dia tengok orang ni ada pekak, betul tak? Ada tak orang pekak? Ada. Orang buta ada tak? Ada. Orang bisu ada tak? Ada. Jadi bila dia tengok hak secara zahir, orang panggil syahid, secara syahid, secara hak boleh lihat dengan mata kepala, ada je orang bisu, orang pekak, orang buta ni boleh buat hijau walaupun dia pekak, buta, bisu. Ada tengok orang buta apa mana hafal Quran, hafiz Quran di Mesir tu lama tutup guru hafiz Quran, tok guru Quran hafal Quran 30 juz, cair lele buta.
Kita hak jelek kuliah. Kenalin kalau jadi email baca kuliah. Takut tak jumpa laku di dukung kali adik. Ada je orang boleh buat kerja buat. Kalau dia buta, tengok. Orang pekak, orang bisu. Banyak mana boleh buat kemahiran macam-macam. Boleh bubuh bunga, boleh masuk jahit baju. Padahal bisu, padahal pekak boleh buat kerja. Takut gikiyah ke Tuhan. Dipanggil qiyas syahid alal ghaib, dia panggil. Dikiyah ke makhluk ni di atas Tuhan. Lagu mana? Jadi apa salahnya kalau Tuhan pekak, buta, bisu, dia boleh buat alam semesta ni? Sudah. Makhluk hak buta, pekak, bisu pun boleh buat kerja macam-macam. Okey, kalau Tuhan ni pekak, buta, bisu tak boleh buat langit bumi, boleh apa salahnya dia pekak, dia buta, dia bisu? Takut salah mikir lagi tu. Tu jadi dilalah dalil akal bagi orang yang tak kena cara mikir akal dia tu kurang kuat. Maka lebih kuat dalil Quran, hadis, dalil nakli atau dalil samai lagi berbanding dalil akli. Bukan tak ada dalil akal, ada. Tapi wa malul Quran. Jangan duk fikir lagu tu, jangan. Tuhan sendiri hak kata, innallaha sami'un basir. Contoh, sesungguhnya Allah itu sami'. Apa? Sami' ni atas sirah mubalaghah tu, zat yang maha amat mendengar. Berarti bila dia kata dia tu zat yang maha amat mendengar, bermaksud dia tidak pekak. Bila kata dia tak pekak, bermakna ada sifat pendengaran di zat dia. Itu dia panggil faham dengan dilalah iltizamiyah, dia panggil. Karena Quran ni ialah qaulan baligha, kata yang menyampaikan kepada hati-hati orang yang mendengar. Itu Quran. Quran ni ialah cakapan Tuhan hak nak tuju dalam perut pedah hati orang mendengar. Sebab tu Tuhan kata inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami yang jadi ke Quran ni bahasa Arab supaya mu tu boleh mikir dengan akalmu. Tengok cara Quran kecek kan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah tidak datang pada manusia masa di kala mana dia tu tidak langsung disebut oleh mana-mana orang? Tak pernah ke? Pernah. Bahkan zaman Fir'aun dulu ada orang sebut nama kita. Ada? Tak so jauh sangat Ustaz terang para suara. Main dekat sikit, para suara. Ada orang sebut nama kita? Ada? Tak ada. Tak ada berapa satu dah ayat. Habuk pun tak ada. Nama pun tak ada orang sebut. Tak ada pernah lagi masa tu. Kita ni tak ada orang sebut pun. Lepas tu dia boleh orang kita sebut Ustaz, Tuan Haji, Datuk Tazri, jemput pergi mari berajak pergi sana sini. Ni bila ni? Bila Tuhan buat mu? Itu inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami yang buat mu. Ya boleh mu ada lah ni, boleh orang sebut nama mu, boleh orang buat kira, boleh orang kecek pergi mari, boleh mu wujud ni kami yang buat mu. Dulunya tak ada rasa pun. Mu tak ada habuk pun tak ada. Orang tak sebut nama pun. Orang tak kenal gapo pun mu. Mu tak ada. Kami yang buat mu daripada air mani. Amsyad nabtali. Hikmahnya supaya kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Dan kami tidak uji dengan bodoh begitu tak. Kami bekal untuk dia boleh reti ilmu pengajian gapo semua sekali. Kami bui pendengaran dan penglihatan supaya dia dapat menimba ilmu pengetahuan. Faja'alnahu sami'an basira. Itu tu Quran ni yang kecek
nak wisapa dalam hati para pendengar. Qaulan baligh. Jadi sebab tu kita tak jumpa dalam Quran Tuhan kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifatis sam'i wal basari wal kalam. Tak ada itu. Nah, kalau cari ayat gitu memang tak jumpa pakai amat lah. Nah, tu Mu'tazilah kata tak ada lah dalam Quran. Mana ada Tuhan sebut sifat sama, basar, kalam, kudrat, iradah. Tak ada tu. Ya, atas jalan dilalah mutabaqah, ya tak ada. Tapi dilalah iltizamiyah ada. Dan kenapa kita kena ambil dengan dilalah iltizamiyah? Ini tanda kecerdasan kita. Nah, orang yang cerdas tak perlu disebut belaka-laka baru dia faham. Betul tak? Sebut sikit faham. Kereta motor kita tu sebut dalam Quran. Ada tak dalam Quran? Tak ada deh. Berat tu tak ada tu. Ada tak? Tak ada deh. Memang tak ada lah. Tu kita rasa jauh dengan Quran tu. Enggak tak ada. Weh lah. Yang sebut lah dalam Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu sebut lah tu. Nah, segala puji itu hak Allah. Allah tu siapa? Tuhan semesta alam. Gapo alam? Ma siwa Allah. Selain pada Allah semua alam. Kata kita Allah kah? Dah, selain pada Allah. Masuk tak dalam alam? Masuk. Nah, rumah kita Allah kah? Dah, selain pada Allah. Ma siwa Allah. Masuk tak dalam alam? Masuk. Maknanya sebut habis. Kita asal tak sebut mana ada ustaz sebut kereta saya, motor saya, rumah saya. Weh lah jauhnya kita dengan Quran. Nak apa dia lagu tu ni? Kita tu sebut dalam Quran. Sebut tak? Tak sebut juga. Nak latih nak sebut lah. Wa khuliqa Ahmad Faiz Tuan Khidir. Kena sebut gitu baru cerdiknya kita. Tak perlu sampai tahap tu. Tuhan kata wa khuliqal insanu dha'ifa. Masuk tak kita? Masuk tak? Tuhan sebut tak kita? Sebut dijadikan manusia tu lemah, letih dah. Masuk tak kita? Masuk. Tak ada pun nama saya. Nak jadi bodoh lagu tu mau berat nak sebut sosok baru reti. Bukan dia lagu tu. Orang mukmin tu kena cerdik sebut sikit pun. Kena kaku dah ni. Tu panggil qaulan baligh, masuk jujur. Jadi sebab tu Tuhan kata sesungguhnya Allah sami'an basira, zat yang maha amat mendengar dan maha amat melihat. Masuk pada kita maha amat ni, maha lagi amat lagi kata ni. Mendengar, maha amat melihat. Tak boleh kita nak buat nak buat deraka-deraka ke Tuhan, nak langgar Tuhan. Maha, kita dalam penyaksian dia, kita dalam pengetahuan dia. Dia mengetahui kita, dia mendapatkan kita dengan sifat pengetahuan, sifat pendengaran, sifat penglihatan dia. Nah tu. Supaya hamba duk sebut semua lah. Tu imam mari masjid senyap-senyap. Tiba-tibanya dengar ada orang duk kecek buah, duk ngopak dia. Ada dua jemaah duk ngopak ke tu imam. Tu imam ni koya lah, jubu tonggek, suara tak sedap macam-macam duk ngopak ke tu imam. Tu imam duk dengar, aku balik kelambu kan. Aku balik tahbik. Lagu ni menata ni tu. Perangai game ni weh mereka ni. Duk mengopak dia. Banyak dah ni baku-baku dah mengopak. Tu imam pun tubik daripada kelambu tabik buat dah. Dua orang mengopak dah. Masya-Allah tu imam segok hari dah. Tu imam kita hak terbaik sekali. Jauh lah. Jauh mulut manis lah. Tu imam kata lah. Mu dua ekor tak suruh duduk mulut manis aku lah. Aku dengar belakang dah orang mengopak aku. Kecek lagi tu. Dah. Aku dengar belakang dah gapo mengopak. Dia tak kata untuk suruh mulut manis dengan aku. Aku ada sifat pendengaran dia alat telinga aku. Kecek lagu tu bodoh. Dua kalau kecek lagu tu dua kata. Dah apa mu ada sifat pendengar, kami pun ada. Jadi kalau lagu tu tak apa jejak lah perut orang mendengar. Tapi kalau kata mu tak usah buat mulut manis aku dengar bakar dah gapo ngopak. Okey. Sudah dengar dah weh. Tak boleh nak berlakon gitu. Perut masuk dalam perut. Tapi secara akademiknya, secara ilmiahnya, dua ekor hak ngopak kata imam tu dia kena faham dua makna. Mana?
Bila tu imam kata tak usah dua mulut manis ngaku, aku dengar belakang dah gapo hang duk ngopak. Pertama dia kena faham tu imam tak pekok. Satu. Itu secara akademik ni, bukan secara wakil. Tak ada lah lagu tu, tak ada lah dua ekor duduk. Wan ngomong dua ekor ni pula duduk terik muka aku ni. Nanti nak faham secara akademik. Tak ada lah lagu tu dah tu ni. Tapi secara ilmiahnya dua ekor tadi kena faham. Oh, tu imam tak pekok weh. Sebab dia kata dia dengar belakang, makna dia tak pekok. Bila dia kata dia tu dengar belakang, berarti dia tak pekok. Bila dia tak pekok, tentu ada satu sifat yang tak boleh dihapuskan yang pekok, namanya pendengaran. Tu orang panggil faham dengan secara automatik. Bahasa kita auto, bahasa Arab panggil iltizamiyah, dia panggil dilalah iltizamiyah. Lagu tu. Itu jadi nak cari sebut di Al-Quran sebut innallaha ta'ala yattasifu bi sifatis sam'i. Jangan kata 30 juzuk, apa 50 juzuk pun tak jumpa dan tak ada. Lepas tu apa je benda tak ada? Bukan tak ada dengan secara dilalah mutabaqah, tapi dengan secara dilalah iltizamiyah ada. Macam tadi. Jadi kalau kiranya dua ekor mengopak ketuk imam tu, dia boleh tulis lah imam mempunyai sifat pendengaran. Dia boleh tulis. Apa mau tulis aku ni? Dah dia sendiri kata dia tu mendengar belakang gapo kita mengopak. Artinya dia tak pekok. Bila tak pekok, tentu dah ada sifat pendengaran di zat dia. Gitu. Tu cara nak faham. Bukan kena sebut butir-butir Allah bodoh. Nak sebut butir-butir habis situ. Tu orang panggil dalil naqli, dalil sam'i. Dia di Tuhan sendiri kata dia tu zat yang maha mendengar, berarti dia tak pekok, lazim daripada tu ada sifat pendengaran di zat dia. Lepas tu dalil akal lagu mana? Bukan tak ada dalil akal, jangan silap faham. Ada yang kata tak ada dalil akal ni. Tak ada dalil akal sifat samak bahasa kalam. Dah salah tu. Ada yang mengajar lagu tu sebab dia baca di kitab saja. Dalil akal tu ada, tapi bukan mikir lagu tadi. Mikir lagu mana? Tengok hak zahir makhluk, gikiyah di atas Allah Ta'ala. Orang panggil qiyas syahid alal ghaib. Tak sah. Salah. Fasik. Qiyas yang fasik dia panggil. Lepas tu dalil secara fikiran akalnya gini. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan samad, dengan pendengaran, tentu sekali dia bersifat dengan lawannya. Itu apa? Pekok, tuli tadi tu. Tentu lah. Kalau dua ni, dia tak ada benda hodok tengah. Kalau tidak hak ni, hak tu. Kalau tidak hak tu, hak ni. Dia tak boleh sunyi dua-dua, beripung dua-dua, mesti salah satu. Gitu dah. Tentu dah dia pekok. Maka kalau Tuhan tu pekok, tuli. Maka kalau Tuhan tu pekok dan tuli atau tuli, nescaya kekurangan ada di zat dia. Betul tak? Orang pekok, orang tuli ni lebih ke kurang? Kurang. Bukan lebih dah, bangga. Ya Allah, aku pekok, berbangga aku. Ada orang lagi tu? Tak ada. Tak ada. Orang tak ada bangga pekok tuli ni kekurangan. Boleh kat OKU ni. Apa? Kurang pendengaran. Mana kurang upaya pendengaran yang tidak berupaya nak mendengar. Jadi kekurangan. Maka bila kekurangan di zat dia, nescaya berhajatlah dia kepada orang lain untuk mengurai atau menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Betul tak? Cuba tanya orang pekok, orang buta, orang bisu. Kalau ada dah ketuk kau siapa hok boleh hilangkan pekok dia, dia nak tak? Nak. Orang buta tanya, awak ni kalau ada orang hok boleh buat mari awak boleh melihat, awak nak tak? Nak tengok andai rumah comel lagu mana, nak dengar jelas. Susah. Orang duk laung ke apa awak tak tahu, muka pekok. Orang pek ho kau ke apa awak tak tahu, abang-abang nak langgar. Maka berhajatnya Tuhan kepada benda lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia, untuk menafikan makna ketuhanan. Faham tak?
Sebab makna hukum ketuhanan ni dia tak berajak ke apa-apa, betul tak? Istighna'u an kulli ma siwa. Dia tak berajak ke apa-apa lepas serba-serbi daripada benda lain. Wal iftiqaru kulli ma siwa ilaih. Benda lain semua tak boleh lepas dengan dia berlaku. Tu baru Tuhan. Tiba-tiba kalau dia berajak kepada zat lain untuk hilangkan pekak tuli yang ada di zat dia, bermakna dia tu bukan Tuhan. Sebab dia berajak kepada benda lain. Tak, kalau dia bukan Tuhan, bagaimana boleh ada langit bumi ni tanpa Tuhan? Maka tidak boleh wujud langit bumi ni tanpa ada Tuhan. Sebab Tuhan yang menjadi. Tuhan mana lagi selain daripada dia? Ada? Tak ada. Kalau dia pun bukan Tuhan, siapa yang buat langit bumi? Membawa ke langit bumi ni tak boleh ada. Maka tidak ada langit bumi ni bohong, batil, dusta. Kenapa? Kerana langit bumi ni kita dapat lihat dengan mata kepala, ada. Bermakna ada yang mengada. Yang mengada itulah Tuhan. Tuhan itu Tuhan sebenar lah, bukan Tuhan palsu. Tuhan palsu hak batu ke hak tu bukan Tuhan. Bila sebut kata Tuhan ni Tuhan sebenar. Tuhan sebenar lah Tuhan. Dia tak berajak gapo-gapo, moga langit tak boleh lepas dengan dia. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Kalau dia sendiri tidak ghani, tidak terkaya, bahkan dia tu fakir juga, berhajat. Berhajat apa? Ya ada pekak di zat dia. Siapa weh hak boleh nak menyembuhkan pekak hamba ni? Oh, Allah tu Tuhan. Apa lagu tu? Bukan Tuhan. Maka tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, tak ada Allah. Tak ada Allah, dusta. Allah ni ada. Dah. Maka mesti dia bersifat dengan pendengar. Tu cara dalil akal kalau kita nak memikir. Dalam sifat sama. Tu gitu dah. Bukan duk fikir jangan cara hak mula-mula tadi, bukan. Mu tengok orang pekak boleh buat kerja kata, apa salahnya Tuhan pekak boleh buat. Jangan. Tuhan pekak tak boleh buat langit bumi. Sebab apa? Sebab dia bukan Tuhan. Gitu jawabnya. Manusia pekak boleh buat goreng ke apa boleh. Sebab bukan dia buat, dia usaha. Faham tak? Tu. Bukan dia yang buat, dia usaha. Tapi kalau Tuhan pekak, dia tak boleh buat langit bumi. Sebab apa? Sebab dia bukan Tuhan. Sebab apa dia bukan Tuhan? Sebab ternafi makna ketuhanan. Dia berajak kepada orang lain untuk hilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Habis itu. Maka langit bumi ni tidak ada tu dusta, palsu. Sebab kita dapat lihat langit bumi ni wujud, ada, berjereguk depan mata kita, besar gapo. Langit tak ada tiang. Bumi terapa luas. Bulat gota. Kalau gitu tentu dah Tuhan tu ada. Dia bersifat dengan sifat pendengaran. Tentu sekali tidak ada kekurangan di zat dia. Tu cara kita nak memikir dalil akli dalam sifat sama. Habis. Kemudian kita sambung semula pulanya, kata dia dan basarun, artinya arti basar melihat, yakni pelihat atau penglihatan boleh berlaku. Jadi beki bukan melihat, pelihat atau penglihatan. Wallahu a'lam wa ilmuhu ata. Ada soalan? Tak ada lah. Ada. Bagaimana? Ada. Boleh? Tak ingat nak tanya Gaf. Kau lagu mana? Ada? Tuhan bersifat dengan penyayang. Betul. Macam guna hak Tuhan kalau mana? Kalau ikut dah mula-mula kitab bismillah ni tak tanya dah tu, tapi tak apa. Jadi gini. Pengasih penyayang ni kita ambil daripada sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala. Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman dipanggil pemurah. Pemurah, boroh.
Jadi orang panggil hak kita kata orang tu orang ni mengasih sungguh, ni menyanyi sungguh. Tak apa, sebab Ar-Rahim tu memang disuruh kita pun bersifat. Ar-Rahimu yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sebab tu sifat Ar-Rahim itu khas pada makna, umum pada nama. Yang ni pada nama kita boleh letak nama orang itu Abdul Rahim, boleh kita nak panggil, nak letak nama dia Rahim pun boleh, tak ada masalah. Dah. Adapun Rahman, Rahman tak boleh. Rahman kena letak Abdul Rahman, sebab dia khas pada nama, umum pada makna. Lagu mana? Yang ni kalau Rahman, Allah Ta'ala yang maha bodoh, artinya dia bui dengan tak tengok siapa, kafir kau Islam kau, dia bui belakang nikmat. Betul tak? Nikmat dunia ni bui belakang. Nate kau orang, kau jin, ibrik, kau berapa iblis, syaitan, manusia, kafir, munafik, semua dia bui. Siapa kau jenis bui belakang ni? Dia so. Sebab tu dia panggil khas pada nama. Pada nama khas, artinya orang yang kita letak nama Rahman, kita tak boleh, haram. Kena letak Abdul Rahman. Tapi kalau kita panggil Man, tak apa, moga kita bukan panggil Rahman, Man jadi orang Kelantan kan, Man orang muda, Man. Samalah kita nak kata orang tu pemurah serupa dengan Tuhan, tak boleh. Tak ada siapa dia pemurah serupa dengan Tuhan. Tuhan murah sungguh, murah sungguh. Kita murah-murah pun ada batas juga. Itu ni duk bui kerat natan ni. Malah dah aku. Tu manusia ni ada batas. Jadi nak kata awak ni pemurah macam Tuhan, tak boleh. Awak ni murah sungguh, tak apa, boleh. Adapun awak ni bersifat kasih sayang, tak apa, sebab hak tu Tuhan pun suruh. Tuhan pun suruh. Hadis musalsal bi awaliyah, Ar-Rahimuna, orang yang bersifat kasih belah, yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, akan dikasih belah oleh Tuhan yang maha berkat, maha tinggi pangkat dia. Itu hadis Nabi tu. Irhamu man fil ardi, bersifat kasih belah lah olehmu siapa ada penduduk di atas muka bumi. Tak apa, memang disuruh kita bersifat kasih sayang. Yarhamukum man fis sama', nescaya dikasih oleh malaikat yang ada pada langit. Jadi kalau kita nak panggil orang itu sifat kasih sayang, tak apa. Memang kita disuruh bersifat dengan kasih sayang. Tak ada masalah. Adakah jadi serupa Tuhan? Tak jadi serupa Tuhan. Sebab kasih sayang manusia tak sama dengan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan ni lagu mana? Kasih sayang Tuhan ni Tuhan bui nikmat dia yang tak boleh kita nak hitung. Kayak rahmat ni asal maknanya ialah, ya Ar-Rahman Ar-Rahim ni asalnya rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim mustaqun minar rahmati, dia panggil. Asal perkataan pemurah, pengasih sayang ni asal daripada perkataan rahmat. Rahmat tu asalnya mailul qalb atau riqqatul qalb, pecah hati atau cenderung hati. Itu asal makna rahmat. Asal makna rahmat. Tapi nak pakai makna asal ni pada Allah tak boleh. Tuhan pecah hati tak boleh. Tuhan cenderung hati Tuhan, mana boleh. Mujassimah lah kita. Lepas tu pakai makna hujung atau pakai makna lazim, dia panggil. Kita kalau pecah hati tengok makcik tua duk bawa tisu masuk ke kedai restoran, kita rasa tu pecah hati tu, cenderung hati kita, pecah hati kita. Apa automatik kita lazimnya akan buat? Ambil duit, sedekah. Itu dia panggil buat baik. Jadi makna rahmat Allah artinya buat baik Allah kepada hamba dia. Kasih sayang Allah, buat baik Allah pada hamba dia. Sama tak kita buat baik sesama makhluk dengan Allah buat baik sama kita? Tak sama. Manusia buat baik dengan kita, beki kereta kita hak rosak, tukar tayar kita hak bocor tepi jalan, atau bui duit kita nak makan, atau bui duit kita nak berhutang, atau tu ya. Bukan setiap detik, setiap masa duk tolong kita nak nyawa apa dia lah hak tolong. Dah. Tuhan ni setiap masa, setiap saat doa baik ni. Tengok dia, duk kita boleh nyawa. Susah, tak turun naik apa. Denyut jatuh kita, nadi kita, berjalan molek darah kita. Siapa duk buat baik ni?
duk proses makanan kita, duk buat tubik angin kok dia bergetuk kita. Tuhan dia duk buat baik kita ni. Sebab tu wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita nak bilang satu pemberian dia pun kita tak mampu nak hitung. Dah. Jangan kata hak banyak. Hak boleh kelip mata. Tuhan, tu. Mu jangan kelip. Tuhan buat kita tak boleh kelip. Wanu kerang oleh putih mata aku ni. Nak pergi apa tak boleh. Masuk habis segala apa berai mata. Tuhan buat baik tak kita? Buat baik Tuhan tak serupa buat baik manusia sama manusia. Tu. Tapi Nabi kata tahallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Mana? Iaitu berkasih sayang, buat baik artinya. Tu buat baik. Nah, itu. Jadi tak ada masalah. Boleh. Tak jadi serupa Tuhan, muka lain nah. Tu gitu. Beres. Ada lagi soalan? Pada soalan pun jadi kuliah full. Tak ada dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.